Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azinawati binti Yaakob daripada SABK Mahat Al-Tabiah Al-Islamiyah akan menerangkan Matematik KSSM tingkatan 5 bab 4 Percukaian memfokuskan kepada cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Jom kita belajar. Baiklah anak-anak, apakah itu pencukaian dan kenapa kita perlu membayar cukai? Okey, percukaian ialah satu proses hasil wang dikumpulkan daripada individu ataupun syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Dan anak-anak perlu tahu bahawa cukai ini dikutip berdasarkan akta-akta yang telah diluluskan dalam parlimen. Okeylah, baik anak-anak, kita tengok pula tujuan pencukaian. Okey, yang pertama, alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okey, contoh yang kedua, cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okey, tujuan pencukaian yang kedua ialah sumber pendapatan negara. Okey, untuk mentadbir urus negara, untuk membayari projek pembangunan negara, untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, tujuan ketiga pencukaian ialah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, yang terakhir, tujuan pencukaian ialah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, bertujuan sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Baiklah, kita tengok yang seterusnya, ke mana hasil cukai digunakan. Okey, ke mana hasil cukai digunakan? Anak bertuah ingat, okey, rakyat akan membayar cukai kepada kerajaan dan kerajaan akan mentadbir dan mengurusnya untuk pembangunan dan kembali kepada rakyat semula. So, kat mana hasil cukai ini digunakan? Okey, yang pertama dalam bidang pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara dan juga pembangunan. Okey, baiklah anak-anak, jom kita lihat cukai pertama yang perlu kita bayar, iaitu cukai pendapatan. So, cukai pendapatan ni kita perlu bayar dekat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali kita akan buat tafsiran sendiri. Membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Okey, dan kamu kena tahu tafsiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Okey, misalnya tafsiran tahun 2019 akan dilakukan pada tahun 2020. Okey, baiklah, kita tengok pula tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu yang tidak menjalankan perniagaan, dia kena isi borang BE. Okey, tarikh dia adalah pada 30 April. Okey, tarikh akhir dia 30 April. Okey, manakala individu yang menjalankan perniagaan, dia kena isi borang B dan tarikh akhir penghantaran dia adalah 30 Jun. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kita kena simpan rekod lah sekurang-kurangnya semua dokumen seperti borang, resit asal, kita kena simpan selama 7 tahun. Okey, ini pula yang ketiga adalah bayar. So, pembayaran cukai ni kita lakukan, boleh kita buat secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, ataupun kita buat potongan cukai bulanan yang kita panggil sebagai PCB. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah mengira cukai pendapatan. Okey, bagaimana mengira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti catat ahli berikut. Yang pertama, kita kena kira hitung pendapatan bercukai dia. Okey, daripada pendapatan bercukai, kita akan melihat
cukai pendapatan. Okey, hitung cukai pendapatan. Kita akan tolak ribat cukai dan akhirnya kita akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey anak-anak, di sini cikgu detailkan bagaimana kita nak mencari pendapatan bercukai. Okey, mula-mula kita kena kira jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan ni adalah termasuk upah, gaji, bonus, dividen, royalty dengan premium. Dan ingat, jumlah pendapatan tahunan tidak termasuk subsidi kerajaan, allowance kola, allowance keraian, allowance petrol, perjalanan. Okey, so ingat jumlah pendapatan tahunan semua sekali termasuk upah kita, gaji, bonus, dividen, royalty dengan premium. Okey, akan kita tolak dengan pengecualian cukai. Okey, apa dia pengecualian cukai? Pengecualian cukai ni adalah hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi, contohnya perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan seperti Magna dan sebagainya. Okey, so yang ni kalau kita bagi hadiah, kita derma, kita sumbang, maka ini akan ada pengecualian cukai. Dan kita akan tolak pada pelepasan cukai. Pelepasan cukai ini adalah perbelanjaan, kepentingan, persendirian atau ahli-ahli keluarga. Okey, KWSP, perubatan, insurans, yuran pengajian. Okey, jelas anak-anak ya? Okey, pendapatan bercukai ingat, pertama sekali kita kena cari jumlah pendapatan tahunan. Kita akan tolak pengecualian cukai dan kita akan tolak pelepasan cukai, maka kita akan dapat pendapatan bercukai. Okey anak-anak, di sini cikgu dah ringkaskan macam mana kita nak mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok, kita akan hitung pendapatan bercukai berdasarkan formula ni, jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Setelah kita dapat amount dia, amount tu kita akan tengok pada banjaran pendapatan bercukai, dia berada pada yang mana, pada kelas yang mana. Okey, lepas kita dah tahu, kita akan hitunglah cukai pendapatan berdasarkan jadual ni. Okey, lepas tu kita akan tolak dengan ribat. Selalunya kalau ribat ni ada dua. Okey, yang pertama pendapatan dia tidak lebih daripada 35,000 lah, 35,000, maka ada ribat 400 lah, dia boleh tolak 400. Okey, yang kedua, kalau orang Islam dia bayar zakat fitrah, maka itu boleh ditolak lah. Okey, dan bila kita tolak, maka kita akan dapat cukai pendapatan yang dibayar. Okey, baiklah anak-anak, untuk pengukuhan, jom kita tengok soalan. Dan soalan ini cikgu ambil daripada buku matematik tingkatan 5 lah, buku teks. Okey, kita tengok Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, so diberi bahawa allowance dia berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, pada masa yang sama dia memberi derma. Okey, nampak tak? Beri derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. So jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Okey, hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, jom kita lihat anak bertuah macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Okey, pertama sekali yang perlu kita buat adalah jumlah pendapatan tahunan. Okey, kita nak cari jumlah pendapatan tahunan, tetapi ingat jumlah pendapatan tahunan dia tidak boleh termasuk dengan allowance. Maka kita tengok kat sini, okey, kita dapat jumlah pendapatan tahunan. Dia adalah 125,300 termasuk allowance. Maka kita perlu tolak dengan allowance iaitu 12,340. Okey, seterusnya maklumat yang kedua kita perolehi adalah derma. Okey, derma kepada perpustakaan berjumlah 2,000. Ingat balik, kalau derma dia masuk kepada pengecualian cukai. Maksudnya kita boleh tolaklah pengecualian cukai. Okey, maklumat yang ketiga, kita nampak kat situ dia tulis pelepasan cukai. Encik Khairul ni adalah sebanyak 22,500.
Okey, soalannya dia suruh kita hitung pendapatan bercukai. So, bagaimana nak hitung pendapatan bercukai? Maka kita akan menggunakan formula jumlah pendapatan tahunan. Okey, kita tolak dengan pengecualian cukai. Kita akan tolak dengan pelepasan cukai. Okey, anak betul. So, kini kita dapat diberi jumlah pendapatan tahunan tambah allowance dapat 125,300. Okey, allowance dia 12,340. So, kita buat apa? Kita cari dia punya jumlah pendapatan tahunan dengan kita tolakkan gaji dia, jumlah pendapatan dia dengan allowance. So, kita tolak allowance lah. So, kita dapat bahawa dia punya pendapatan tahunan dia adalah tahunan dia adalah 112,960. Seterusnya tadi maklumat tadi dia bagi apa? Dia derma kan. So derma adalah termasuk dalam pengecualian cukai. So dia boleh tolak 2,000. Kemudian dia beritahu dekat dalam soalan dia dapat pelepasan cukai sebanyak 22,500. Maka kita tolaklah. So kat sini bila kita dah selesaikan kita tolak, maka kita dapatlah pendapatan bercukai untuk encik tadi sebanyak 88,460. Jom kita lihat contoh soalan yang kedua. Kita tengok kat sini Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Kemudian dia telah membayar zakat. Berjumlah 280. Ingat zakat adalah rebat. Pada tahun tersebut, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Ini soalan. Jom kita lihat macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Anak bertuah, kita menggunakan formula. Ingat, pendapatan bercukai kita perlu cari jumlah pendapatan tahunan. So, kat sini kita dapat maklumat yang pertama. Pendapatan bercukai sebanyak 47,531. Pendapatan bercukai inilah. So, ni pendapatan bercukai ni dia dah tolak semua. Nilai dia adalah 47,531. Step yang kedua, kita tengok daripada maklumat yang diberi. Dia telah membayar zakat kan. So, zakat dia adalah 280 bermaksud ribat dia adalah 280. Dia boleh tolak kat situ sebanyak 280. Kita tengok carta alih dia. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Kita dah dapat. Kedua, hitung cukai pendapatan. Kita tak dapat. Ribat kita dapat 280. So, jom kita tengok macam mana kita nak menghitung cukai pendapatan berdasarkan banjaran tadi. Baiklah anak-anak, yang ni adalah hitung cukai pendapatan macam mana. Selepas kita kira, kita dapat bahawa jumlah pendapatan bercukai dia adalah 47,531. Seperti yang dinyatakan tadi dekat sini. Sekarang anak bertuah kita kena tengok dekat banjaran tadi. Banjaran kadar tadi, kadar cukai pendapatan. So, kita tengok 47,531 ni berada dalam selang kelas 35,000 hingga 50 lah. So, ini kita akan tengok dalam banjaran tadi. Dan kita nampak bahawa bila 35,000 yang pertama, RM600, selebihnya kena kira 8% lah. So, kalau kita tengok kat sini, cukai 35,000 yang pertama, 600. Sekarang baki dia, baki tadi 47,531 tolak 35 tadi, 3500. So, bila kita tolak, kita darabkan dengan 8% lah. So, bakinya kita darabkan dengan 8%, maka kita dapat RM1,002.48. Dan anak bertuah, apa yang perlu kita buat? Kita tambahkan cukai yang pertama tadi, dasar dia dengan baki dia tadi, maka cukai yang perlu dibayar adalah RM1,602.48. Tapi ingat kat sini langkah seterusnya kita akan tolak dengan rebat. Dan kat sini kita tengok dia bayar zakat kan sebanyak 280. Maka kita akan tolak dengan 280. So, kita akan dapat nilai dia adalah RM1,322.48. Iaitu cukai.
cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut. Okey anak betul, kita tengok contoh soalan yang ketiga. So kita baca soalan dulu. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. So bila kita tengok pelepasan cukai, kita tengok individu 9,000, insurans hayat dan KWSP 5,800, insurans perubatan 1,700, yuran pengajian sendiri 4,000. Maka ini adalah jumlah pelepasan cukai dia. Anak betul. Soalannya dia nak hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira ribat cukai sekiranya layak. Jom kita tengok macam mana untuk selesaikan soalan ini. Baiklah anak betul. Kita tengok daripada soalan ini apakah maklumat-maklumat yang kita boleh dapat. Yang pertama kita tengok, kita dapat apa kat situ? Dia tulis kat situ jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. So kita dah dapat maklumat pertama iaitu jumlah pendapatan tahunan. Betul, kita tengok maklumat yang kedua ialah pengecualian cukai. Ingat pengecualian cukai tu dia melibatkan derma. So derma RM300 tu masuk kepada pengecualian cukai. Seterusnya kita tengok pula pelepasan cukai. Maka pelepasan cukai ni kita dah kira semua individu, KWSP, insurans perubatan, yuran pengajian sendiri. Had dia kena 7,000. Kalau kita tengok kat situ, kita tambahkan semua. So, kita dapat 20,500. Setelah kita dapat jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai, pelepasan cukai, kita masukkan semua sekali dan kita akan dapat pendapatan bercukai iaitu sebanyak RM31,970. Baiklah anak-anak. So kita tengok kat situ, lepas kita cari pendapatan bercukai, kita dapati jumlah dia adalah 31,970. Maka kita akan hitung cukai pendapatan dengan membandingkan nilainya dalam banjaran pendapatan bercukai. So kalau kita tengok kat situ, 31,970 terletak di antara 20,001 hingga 35,000. So daripada banjaran tu kita dah dapat dah. Maka kita akan kira. Kita kira anak betul. Kita ingat cukai RM 2,000 pertama. 20,000 pertama ialah 150. Macam mana dapat ni? Tengok ni, nampak tak? 2,001 hingga 35,000. Untuk 20,000 pertama. Dia kadar dia tak ada tapi cukai dia adalah 150. Nampak tak? Kemudian kita tengok pula selebihnya baki. Baki. Kita kena buat apa? Kita kena darab dengan 3%. So kita kena tolak lah. Tadi kita tolak 31,970 tolak dengan 20,000. Bila kita tolak dengan 20,000, dapat jawapan dia kita kena darab dengan 3%. So bila kita darab dengan 3%, kita akan dapat 359.10. Maka cukai pendapatan dia adalah apa? Nak betul? Cukai pendapatan dia adalah RM509.10. Lepas tu, itu baru kita dapat hitung cukai pendapatan. Baru cukai pendapatan. Jom kita tengok pula apa lagi yang perlu kita buat. So kat sini kita perlu buat apa? Tolak ribat cukai. So bila kita baca, nak betul, orang tu tidak beragama Islam, maka dia tak bayar zakat lah. So dia akan, dan kita tengok lagi satu syarat dia punya pendapatan tidak lebih daripada 35,000. Kalau kurang daripada tidak lebih daripada 35,000, dia akan dapat ribat RM400.
So kat situ anak bertuah kita dah dapat 509, kita tolak dengan RM400. So kita akan dapat nilai yang perlu dibayar. Cukai pendapatan dia adalah RM109.10. Okey anak-anak, kesimpulannya, so kalau kita nak cari cukai pendapatan, berapa cukai pendapatan yang perlu kita bayar, kita akan tengok step by step. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai. So macam ni hitung pendapatan bercukai ni, ini adalah formula dia, jumlah pendapatan tahunan. Okey, kita tolak dengan pengecualian cukai, kita tolak dengan pelepasan cukai. Anak-anak kena jelas yang manakah pengecualian cukai, yang manakah pelepasan cukai. Ingat ya, pengecualian cukai ini adalah hadiah, derma, sumbangan yang kita buat kepada badan kerajaan yang diiktiraf. Okey, pelepasan cukai ini adalah contohnya KWSP, insurans yang kita bayar, okey lagi yuran pengajian dan sebagainya. Okey, so ini untuk yang pendapatan bercukai. Untuk yang ni first kita kira yang ni dululah. Okey, hitung pendapatan bercukai. Okey, selepas kita dah dapat pendapatan bercukai kita berapa, kita akan cari cukai pendapatan dengan melihat banjaran. Okey, banjaran pendapatan bercukai. So kita akan tengoklah kat sini, kita akan kira berapakah cukai yang perlu kita bayar berdasarkan banjaran pendapatan kita. Okey, lepas tu banjaran pendapatan bercukai lah, kita akan refer kat sini. So kita tengok kat situ, okey yang pertama berapa, okey yang kedua berapa, okey lepas tu dia ada kadar cukai dia kan. Okey, lepas kita dah selesai yang ni, kita tengok pula tolak ribat cukai. Ada tak terlibat? Okey, ingat ribat cukai ni ada dua perkara yang perlu kita tengok. Dia akan dapat ribat RM400 sekiranya pendapatan bercukainya tidak lebih daripada RM35,000. Ataupun yang ni untuk orang Islam di mana dia ada membayar zakat. Okey, sama ada zakat fitrah dan juga zakat pendapatan, maka dia boleh tolaklah ribat cukai. Dan akhir sekali barulah kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, ingat anak-anak, ini cikgu telah memudahkan Carta Alih bagaimana kita nak mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar.